yang menjadi satu budaya, satu amalan, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu amalan agama itu mempunyai sandaran atau tidak. Ya. Seperti mana kita tahu dalam urusan harian kita sebagai orang Islam, ya, untuk kerja muamalat urusan harian kita boleh sesuaikan dalam keadaan zaman, tapi bukan dengan ibadah. Ibadah yang kedua mesti berpandu pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin menyentuh beberapa perkara secara ringkas. Mungkin Ustaz boleh menguraikan perkara ini berdasarkan kepada hujah Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama kita melihat ialah, ya, yang dikatakan amalan bertahlil yang kita lihat pada hari ini mempunyai kaifiat tertentu, ya. Disebut kaifiat ini maksudnya ialah bila kita bertahlil, kita baca Fatihah, la ilaha illallah wallahu akbar, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, seterusnya. Itu dah dinamakan kaifiat, mempunyai urutan tertentu. Adakah amalan ini mempunyai asal usul? Adakah mempunyai asal usul? Saya tak pernah jawab dah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita biasa melihat di Malaysia ni, ya, membaca Yasin pada malam Jumaat seolah-olah menjadi satu iktikad. Malam Jumaat baca Yasin seperti mana kita baca surah Al-Mulk secara berjamaah. Adakah itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana amalan takkir sebagai contoh, ya. Ya, dan Nabi pernah sebut dalam hadis sahihnya, ya, perbanyakkan kamu membaca Al-Quran di rumah dan kamu dalam membaca Quran di kuburan, ya. Lebih kurang itulah, ya. Kemudian kita juga diamalkan dalam budaya masyarakat kita ialah doa selamat, seperti mana kita biasa buat, ya, mempunyai kaifiat tertentu. Fatihah, qul huwallahu, qul falaq, 3 qul dan seterusnya doa. Doa kita berdoalah kamu, nescaya Allah Taala akan makbulkan doa kamu, tak ada masalah. Ya, jadi saya nak mencatat anda, Ustaz pernah dekat sini, ya. Jadi saya dengan hormatnya sebelum tu, marilah sama-sama kita membaca penuh kitab. Semoga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al Ustaz Khalil untuk menyampaikan beliau. Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin. Ikhwan wa akhwat jemaah sekalian rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah dalam sebaik-baik majlis ta'lim, majlis ilmu. Ini adalah majlis yang sangat baik.
Sehingga kan Nabi menyebut marhaban marhaban bi talabil ilmi. Nabi kata selamat datang wahai penuntut-penuntut ilmu. Nabi memberi welcome kepada orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Sehingga kan Nabi sebut, Nabi kata umul qaum la yashqa jalisuhum. Nabi kata mereka itu adalah kaum yang tidak akan dicelakakan. Siapa mereka itu? Talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Nabi kata dia tidak akan bertemu dengan kecelakaan. Perkara apakah yang paling celaka? Yang paling celakanya ialah kesesatan. Maka orang yang berada dalam majlis ilmu, dia tidak akan bertemu dengan kesesatan. Alhamdulillah. Nabi kata innama ta'lim, sesungguhnya ta'lim itu Nabi kata dengan kita datang ke majlis ilmu. Ilmu itu dengan kita menyertai majlis ilmu. Karena itu Imam Malik menyebut al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kau datang pada ilmu, ilmu tidak datang kepada engkau. Maksudnya kita mencari kesungguhan, kemahuan. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW pernah memberi khabar yang menggembirakan, khabar yang menyenangkan. Orang yang menyertai majlis ilmu, Nabi kata Allah berfirman, walahu ghafartu. Allah akan ampun dosa mereka. Banyak kelebihan majlis ilmu. Di antaranya majlis ilmu ini majlis yang menampakkan kita kepada ajaran Islam. Itu yang paling asas. Memahamkan kita kepada tauhid, kepada akidah. Karena itu apabila Allah hantar Rasulullah SAW, kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kaum ini, masyarakat ini, seolah-olah tidak ada kena mengena dengan akidah. Cara kita melihat Rasulullah ini bukan daripada persepsi akidah. Kita melihat Rasulullah ini sebagai satu tokoh yang hebat. Itu salah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim mesti lihat daripada mata akidah. Karena ada hadis yang besar riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menyebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Nabi kata tidak beriman kamu kepada Allah sehinggalah aku lebih dia kasihi min waladihi, daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada keluarganya. Bahkan Nabi guna perkataan wan nasi ajma'in, dari manusia seluruhnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah itu pada penimbangan akidah. Apapun Rasulullah itu mesti dilihat daripada sudut akidah, daripada sudut iman. Siapa Rasulullah? Siapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim? Siapa dia? Dia bukan Nabi seperti mana yang difaham oleh orang Melayu. Orang Melayu faham kata Nabi itu satu orang yang lahir luar biasa, ada kelebihan sikit, orang ini orang istimewa, lepas tu dia mati. Tidak, itu bukan Nabi. Tak boleh dilihat begitu. Masalah kita kena lihat Nabi Muhammad menerusi ayat 24 daripada surah Taubah. Daripada surah Taubah ayat 24, Allah suruh kita melihat Rasulullah daripada kacamata itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum. Katakanlah, kalau sekiranya bapa kamu, kalau sekiranya anak-anak kamu, perniagaan kamu, keluarga kamu, kawan kamu, rumah kamu, itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih.
hukuman yang keras daripada Allah. Allah ancam dalam ayat itu. Kalau kita bercakap tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dia mesti lebih daripada diri kita sendiri. Subhanallah. Dalam hadis diriwayatkan daripada Hashim bin Abdullah, riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata kepada Umar, Nabi kata, Umar, aku ini mestilah kau kasihi lebih daripada diri engkau sendiri, wahai Umar. Iman bukan kita mencintai Rasulullah, tapi mencintai benda lain lebih daripada Rasulullah. Tidak, iman bukan begitu. Iman bukan begitu. Iman mencintai Rasulullah, mengasihi Allah dan Rasulnya, dan agama ini mimma siwahuma. Kecintaan kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Dia guna perkataan mimma, dia tak guna mimman. Mimma maknanya segala-galanya mawjud. Kalau mimman benda tertentu, tapi mimma segala-galanya yang mawjud. Harta, kehidupan, adat, keluarga, darah, nasab, keturunan, bangsa, harta, kesemuanya itu mestilah di bawah. Mengasihi Allah dan Rasul mestilah di atas. Karena itu ini bukan perkara main-main. Ini kita telah melakukan satu kesalahan dari segi melihat Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dilihat daripada sudut akidah, ini orang yang besar, adalah berdosa kalau tidak mengikut langkah yang telah beliau ajak kepada kita. Salah. 23 tahun kerasulannya, daripada umur 40 sampai umur 63. Adakah 23 tahun itu hanya hendak mengajar sembahyang? Tidak. Sembahyang 2 jam boleh belajar. Adakah 23 tahun hanya nak mengajar sistem pernikahan? Tidak. Tetapi apa yang menjadi masalah 23 tahun itu untuk mengajak kaum muslimin udkhulu fi silmi kafah, nak mengambil agama ini seluruhnya. Kenapa? Dalam ayat itu Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Diguna perkataan khutuwati syaitan. Khutuwat ini daripada khitah. Artinya syaitan akan mengasuh kita khitah, selangkah. Dia bukan mengasuh kita sekaligus, tidak. Dia khutuwat, satu langkah. Habis satu langkah tak berjaya, langkah kedua. Tak berjaya, langkah ketiga. Ke ujungnya kita mesti jatuh meninggalkan agama ini. Karena itu Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan muslim itu, pertahankan Islam itu dalam diri, dalam akidah. Jadi ikhwan wa akhawat, kita kena membetulkan cara kita memandang Rasulullah. Dia bukan sekadar manusia biasa. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Manusia, tetapi apa beza? Bezanya ialah yuha ilayya, wahyu telah diturunkan kepada beliau. Apa yang Allah mahu daripada agama ini, apa yang Allah tuntut daripada hamba ini, Allah hanya memberitahu kepada Rasulullah seorang sahaja. Tidak ada nombor 2, tidak ada nombor 3. Ayat Al-Quran begitu hebat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Bukan satu. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Mayuti'i Rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat Rasul, siapa ikut Rasul, dia telah pun mentaati Allah. Karena itu kita kena betulkan. Kadang-kadang ikhwan, kita hidup dalam suasana begini, kita bekerja, kita ada bos. Kalau bos kita memberi satu arahan,
Tiba-tiba kita tidak patut. Kawan-kawan akan datang beritahu pada kita, jangan, dia bos. Kalau orang tak dengar cakap dia, orang susah. Kita kata, peduli apa dia bos, tak dia siapa, peduli apa. Jangan cakap demikian. Nanti jadi sesuatu yang menyesal pada hari. Yang menyesal pada hari. Bukan kata kita, kawan-kawan di keliling akan bagi nasihat. Jangan kita bantah cakap bos, nanti menyesal belakang hari. Kita balik ke rumah, kita beritahu pada orang rumah kita berkelahi dengan bos. Orang rumah kata, abang berkelahi dengan orang lain tak apa dengan bos kita. Ada banyak usaha. Ada kehidupan kita berkaitan dengan majikan kita. Ikhwan, Rasulullah dia bukan bos, dia bukan majikan, dia Rasulullah. Kena memahami nilai Rasulullah. Dia utusan Allah. Berpuluh-puluh perintah Rasulullah kita tinggalkan, hati kita tak takut. Berpuluh-puluh sunnah Rasulullah kita ketepikan, jiwa kita tidak gentar. Inilah yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dalam bab dia membahas alamat-alamat penyakit hati. Ghazali menyatakan di antara tanda hati yang berpenyakit, apabila hati itu merasa aman, apabila dia menjauhi daripada ingat Allah, hati itu berpenyakit. Apabila hati itu merasa selamat tidak ingat Allah, hati itu merasa aman meninggalkan perintah Allah, hati itu merasa lega apabila tidak menunaikan amanah demi amanah, itulah pertanda hati itu hati yang sangat berpenyakit. Subhanallah. Berpuluh-puluh sunnah Rasulullah kita tak ketahui, kita tak tahu, dan kita tak merasa terancam, kita tak rasa takut, tak rasa kabra, kita tak rasa nak bertemu dengan Allah ini satu beban. Subhanallah. Artinya selama ini cara kita melihat Rasulullah itu dengan kacamata yang salah. Dengan kacamata yang salah. Allah turunkan agama ini kepada Rasulullah. Daripada alif sampai mim, alif, sin, lam, alif, mim, Islam, seluruhnya diturunkan kepada Rasulullah. Bahkan kita membaca ayat Al-Quran pada perkataan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, diturunkan kepada insan ini. Agama ini sempurna dengan utusan insan ini. Apabila turun ayat ini, insan ini diwafatkan oleh Allah, maka menjadi suatu hukum bahawa tidak ada siapa berhak membikin dan mencipta agama. Kesemua agama mesti rodok kepada insan yang wafat setelah turun ayat ini. Kalau ayat ini tidak diturunkan, manusia berhak mencipta agama sendiri, kerana tidak ada agama yang sempurna. Tetapi dengan turun insan ini, Allah mematikan dia menjadi hujah yang paling kuat, hujah yang paling qawi, yang paling kukuh, bahawa agama tidak boleh dibikin kerana telah sempurna di atas contoh insan. Tidak diterima agama kalau tidak ada tali temani dengan insan. Besar ayat ini, sehingga di dalam hadis Imam Bukhari menyebut orang Yahudi berkata kepada Umar Al-Khattab, kalaulah ayat ini turun kepada kami wahai Umar, kami akan jadi hari ayat itu turun sebagai hari raya kami. Sebab ayat ini telah membawa suatu ikatan bahawa kesemua cara hidup ditolak, melainkan cara hidup yang dibawa oleh Muhammad sahaja diterima. Apa yang sempurna dalam Islam ini? Apa yang sempurna? Ada 3 perkara Allah bangkitkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, 1, wa atmamtu alaikum ni'mati, 2, wa raditu lakum al-islam, 3. Ada 3 perkara Allah bangkitkan. Yang pertama, agama ini sempurna. Apa yang sempurna? Telah sempurnalah perutusan Nabi Muhammad, telah sempurnalah kehidupan yang telah Nabi Muhammad bawa. Daripada dia
bangkit tidur sampai dia tidur balik. Daripada dia bangkit tidur sampai dia tidur, tengah-tengah tu ada apa? Ada salat, ada zikir, ada amal ma'ruf nahi munkar, ada bermasyarakat, ada berkeluarga, ada senyum, ada tangis, ada duka, ada gembira, ada marah, ada pendidikan, ada asuhan, ada kebencian. Kesemuanya sempurna. Ada nikah, ada cerai, ada talak, ada li'an, ada khuluk, ada semua. Kesemua itu telah sempurna. Dan titik kesempurnaannya apabila turun ayat ini dan diambil nyawa insan yang mulia ini, sempurna. Semua aktiviti kehidupan tidak boleh diambil asasnya melainkan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita masuk dalam khala, dalam tandas, diajak oleh baginda Rasulullah. Hatta berjumpa dengan isteri, baginda menyatakan fabda'u bil muqaddimah, diajak oleh Rasulullah. Hatta apa yang tidak diajak. Salman Al-Farisi menyatakan hatta sampai pada peringkat kalau burung itu terbang, bagaimana burung itu nak mendarat, kami tahu telah diajak oleh Rasulullah. Subhanallah, telah sempurna. Allah guna perkataan akmal, sempurna dengan makna apa yang ada itu kau ikuti, kau tidak payah tambah, dan yang ada di dalam tak payah kau keluarkan. Apa yang ada di dalam tak payah kita keluarkan. Muhammad sebagai contoh kepada agama ini. Tak payah yang lain kita bawa masuk. Tidak diterima contoh-contoh yang lain. Tak diterima. Tak boleh. Kalau salat seperti Nabi, kalau haji seperti Nabi, berpuasa seperti Nabi. Subhanallah. Nabi tidak menyatakan sallu. Nabi tidak menyatakan kutiba alaikumus salat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nabi tidak bercakap begitu. Diwajibkan ke atas kamu salat sebagaimana diwajibkan pada umat dahulu. Nabi tidak berkata demikian. Tapi Nabi menyatakan sallu 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 sallu, salat 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 kama ra'aitumuni. Subhanallah. Salat 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 seperti aku. Tak boleh seperti orang lain. Tidak boleh seperti orang lain. Mesti salat seperti Nabi. Kalau salat seperti yang lain, tidak diterima oleh Allah. Kalau kita boleh salat seperti yang lain, maka ayat ini perlu dibuang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Perlu dibuang. Subhanallah. Sempurna. Allah bangkitkan perkataan wa atmamtu alaikum ni'mati. Islam yang sempurna itu dikatakan sebagai satu nikmat. Satu nikmat. Subhanallah. Ini adalah pemberian Allah. Kenapa tidak seperti agama-agama silap? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Islam ini sebagai satu nikmat. Subhanallah. Ni'matul muhdah. Ni'matul muhdah. Nikmat yang dianugerahkan, dihadiahkan. Subhanallah. Innama ana rahmatul muhdah. Aku ini rahmat Allah yang telah Allah beri kepada kamu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kemudian perkara yang ketiga Allah bangkitkan wa raditu lakum al-islam dinan. Allah tak menerima yang lain melainkan hanya Islam sahaja. Seinci pun tak boleh lari daripada Islam. Tak boleh lari. Allah tidak terima. Falan yuqbala minhu. Tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat kita jadi orang yang buruk. Ikhwan, sebelum kita melanjutkan perkataan kita ini, mari kita mendengar suatu ayat Al-Quran, yaitu pada ayat 43 sampailah kepada ayat ke bawah-bawahnya daripada surah Al-Haqqah. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana hebatnya, bagaimana kita nak kata apa, bagaimana sifat yang telah Allah bekalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kalau antum, kalau ikhwan dan akhwat boleh faham ayat ini, saya rasa banyak benda selesai.
Dan kalau kaum muslimin faham ayat ini, banyak urusan selesai. Cuba kita fokus, kita bagi perhatian pada ayat ini. Kita kena beri lebih perhatian kepada ayat Al-Quran, lebih daripada kita mendengar berita di televisyen. Kita kena fokus kepada ayat Al-Quran. Bagaimana ayat ini membawa rentak kedudukan Rasulullah. Ada dua perkara dalam ayat ini. Yang pertama, Rasulullah itu dari segi amanahnya. Yang kedua, dari segi Allah menjaga lidah Rasulullah. Kemudian kita berfikir, kalau ini sifatnya Allah kemukakan di dalam Al-Quran tentang Rasul yang Allah utuskan, bagaimana mungkin kita lari seinci daripada petunjuk Rasul? Kita pasti akan sesat secara tidak sedar. Dengarlah ayat ini dengan lapang dada. Kita kena dengar ayat ini dengan fokus, dengan istiqamah. Allah berfirman, Tanzilun min Rabbil Alamin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Sampai ke bawah. Tapi saya ambil juga ayat 48. Allah menyatakan Tanzilun min Rabbil Alamin. Quran itu Allah yang turun. Subhanallah. Kalimah ini sangat penting. Kenapa? Mengangkat keraguan. Quran bukan kitab adat, bukan kitab kaum, tapi dia adalah wahyu. Tak boleh bermain dengan Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Nilai Quran, makna Quran, isi Quran tidak sama dengan dada-dada akhbar yang lain. Tidak sama-sama sekali. Demi Allah tidak sama. Kita membaca akhbar, kita boleh wujudkan keraguan. Tetapi kita membaca Al-Quran, la raiba fihi, kita kena buang jauh-jauh mukadimah keraguan. Kerana dia adalah petunjuk daripada Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak menerima Al-Quran, engkau menentang Allah, engkau menentang Rabbul Alamin. Kalau engkau menolak Al-Quran, isi Al-Quran, terjemahan Al-Quran, perintah Al-Quran, engkau bermusuh dengan Rabbul Alamin, bukan dengan Nabi Muhammad. Tanzilun min Rabbil Alamin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Allah menyatakan, dan sekiranya Muhammad, sekiranya Muhammad yang kami turunkan kepadanya Al-Quran, tiba-tiba dia tidak bercakap seperti yang kami turunkan. Dia menggunakan bahasa lain. Kami turunkan perintah kepada Muhammad, tiba-tiba Muhammad tidak melaksanakan perintah itu. Muhammad menggunakan pandangan pribadinya. Kalau itu terjadi kepada Muhammad, Allah Ta'ala menyebut, la akhadna minhu bil yamin. Kami sangat berkuasa untuk menentukan satu kejadian yang sangat besar kepada Muhammad. Kalau Muhammad tidak bercakap benar dengan apa yang kami turunkan, Allah menyatakan, kami akan buat sesuatu dengan kebesaran kami kepada Muhammad. Apa yang Allah akan buat? Summa laqata'na minhul watin. Apa yang kami akan buat? Kami akan sentak jantung Muhammad. Kami akan letak di atas dadanya. Summa laqata'na minhul watin. Kami akan sentak tali jantungnya, kami akan tarik tali jantungnya keluar, dan kami akan letak di atas dadanya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami kalau kami bertindak kepada Muhammad. Apa maksud ayat ini?
Muhammad, selesailah satu bab. Apa dia? Quran itu bukan rekaan Nabi Muhammad. Quran itu bukan Nabi cakap ikut suka dia, tidak. Tetapi setiap ayat, baris, hurufnya, sabdunya, baris mati, baris hidup, baris atas, baris bawah, Allah yang memilih. Allah yang memilih, bukan Nabi pilih. Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu. Sekiranya dalam surah Al-Haqqah ini ayat bermula ayat 44, sekiranya Nabi Muhammad berani menyampaikan agama yang tidak Allah turunkan. Allah kata Allah suka, tapi Nabi Muhammad tak cerita Allah suka. Allah kata Allah benci, tapi Nabi tak cerita apa yang Allah kata Allah benci. Kalau itu terjadi, Muhammad ada menyampaikan benda yang tidak benar, kami akan buat sesuatu pada Muhammad, tidak ada orang boleh menghalang. Kenapa Allah guna bahasa ini? Sebab orang yang paling kasih dengan Nabi adalah Jibril. Jibril jaga Nabi Muhammad. Kalau Allah mengambil tindakan kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang boleh menghalang, termasuk malaikat yang hebat-hebat. Tindakan apa yang Allah akan ambil kepada Nabi Muhammad kalau dia berbohong dan dia berdusta? Summa laqata'nahu, kami akan potong tali jantungnya dan kami akan tarik keluar. Kamu akan tengok jantung dan tali jantung keluar, dan kami akan letak di atas dada. Sekiranya Muhammad berani khianat di atas apa yang kamu curi. Apa berani kita menyatakan ayat ini tidak benar? Apa berani kita menuduh ada dalam ajaran Nabi yang tidak sempurna? Dengan kita mendengar ayat ini, apakah berani kita menyatakan ada orang lebih amanah menyampaikan agama dari Nabi? Dengan adanya ayat ini, adakah kita berani menyatakan ada cara orang lain lebih hebat, lebih baik, lebih elok daripada Nabi? Sesungguhnya kalau ada demikian, kita langsung tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ada demikian, menunjukkan kita tidak melihat Nabi Muhammad sebagai Rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah. Kerana ikhwan, kalau kita meletakkan itu sebagai asas, mari kita bertanya soalan-soalan yang boleh kita keluarkan. Adakah cara solat Nabi itu masih tidak baik? Setelah ada ayat ini, Allah menentang tali jantung dan keluar kalau dia berbohong sesuatu dan dia sampai benda yang tidak baik. Allah angkat dia sampai ke langit Isra dan Mi'raj. Allah belah dada dia, bubur iman, bubur ihsan, bubur sabar. Tiba-tiba baginda turun dan baginda menyatakan salat seperti aku salat. Dalam perkataan salat seperti aku salat, kalau baginda cakap itu, Allah tidak menyatakan, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu salat." Katalah Allah kata salat, tiba-tiba Nabi tambah salat seperti aku salat. Nabi bercakap benda yang Allah tak suruh dia bercakap, tali jantung dia akan terhampar di atas dada. Tetapi Nabi bercakap apa yang Allah suruh dia cakap, sembahyang seperti mana aku sembahyang. Karena itu kalau ada orang berani sembahyang dan dia tidak mempelajari sembahyang Nabi, ini orang yang berani berhadapan dengan kemurkaan. Ini orang yang berani dihisap dan dia tahu nasib dia di hadapan Allah tidak diterima ibadahnya. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Dia pun ada dapat tanya. Cuba tengok apa kata Aisyah. Cuba tengok apa kata Aisyah. Apa Aisyah kata? Pada muka surat ini. Tengok hadis ini. Apa Aisyah kata? Aisyah kata, Aisyah kata Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang berani melakukan satu amalan, sesiapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari suruhan kami, maka amalan itu ditolak. Amalan itu ditolak. Kenapa ditolak?
Kenapa kalau kita buat satu amalan tak mengikut Nabi ditolak? Kenapa ditolak? Sedangkan dia amalan. Kerana siapakah amalannya lebih amanah daripada Nabi? Allah telah mengukur Nabi. Kalau kau khianat Muhammad, aku hentak tali jantung. Siapakah orang yang kalau tidak lebih takut kepada Allah dan amanah, melainkan orang itu Rasulullah? Sebab dia sendiri telah melihat amaran Allah. Ustaz tidak mendapat amaran seperti itu. Allah ukur Nabi secara direct. Allah bagi tahu pada Nabi secara direct, menyebabkan ketakutan baginda tinggi kepada Allah. Tidak berani menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Allah sangat hebat. Maka Nabi dalam menyampaikan salat begitu amanah. Dia takut pasal itu. Dalam banyak perkataan Nabi, bila Nabi menyampaikan sesuatu, baginda akan menyatakan, Allahumma hal qad ballaghtu? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Begitu takut baginda dengan Allah. Sehingga kan ada sahabat datang ke rumah Rasulullah, dia menyatakan dia akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka. Hari-hari nak puasa. Hak seorang menyatakan dia nak sembahyang tanpa tidur. Hak seorang menyatakan nak beribadah tanpa kahwin. Apa Nabi kata? Adakah kamu fikir kamu lebih takut kepada Allah daripada aku? Allah tidak mengacu ayat kepada kamu seperti Allah mengacu ayat kepada aku. Tidak ada orang takut kepada Allah seperti Allah. Nabi kata, jangan kamu puasa sampai tak buka. Jangan puasa hari-hari, Nabi kata. Sebab aku berpuasa, aku berbuka. Aku berpuasa, ada hari aku tak puasa. Aku melakukan ibadah, aku berjihad, aku berumah tangga. Aku sembahyang dan aku tidur. Siapa yang menyimpang daripada petunjuk aku, dia bukan daripada golongan aku. Sampailah kepada bab, Tuan Pengurusi bawa contoh-contoh tadi, bab mati, bab sembahyang, bab zikir. Beranikah kita kelola kematian dengan mengambil petua orang sedangkan ada sunnah Rasulullah? Berani kita buat demikian? Beranikah kita tanam mayat dengan cara kita meninggalkan petunjuk Nabi? Sedangkan Aisyah menyatakan Allah tidak terima amalan yang tidak ada tali temali dengan Nabi. Berani kita buat? Beranikah kita buat? Berani. Salat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak zikir? Baginda mengajar. Mana tahu baginda mengajar? Ayat tadi telah bagi tahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna. Kalau benda tu Nabi tak ajak, mana boleh sempurna? Semua Nabi ajak. Cuma masalah dia, kita belum mendapat kemudahan. Itu dia. Kita belum mengetahui, kita belum belajar. Kita belajar benda lain. Kita banyak mengaji benda lain. Kita tidak mengaji sunnah Rasulullah. Dan kita tidak melihat Rasulullah dalam kacamata akidah yang besar. Karena itu, apabila para imam mazhab mereka membina hukum di dalam mazhab, apabila mereka meletakkan hukum, di akhir itu mereka akan menyatakan, kalaulah pandangan aku ini tidak sama dengan sunnah yang sahih, tinggalkan pandangan aku, ikut sunnah yang sahih. Subhanallah. Imam mazhab cuba membuat yang terbaik, tapi mereka takut kalau langkah mereka tidak sama dengan kekasih Allah, akan ditolak amalan mereka. Imam mazhab sangat mengenal makna beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya bawa satu contoh. Mari tengok dalam tekad kerja ini. Iaitu sila buka kepada muka surat yang pertama. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh untuk mendidik diri kita. Beranikah kita
melangkah ke dalam dunia agama ini dengan langkah sendiri, tidak mengikut sunnah Rasulullah. Subhanallah. Sebelum itu mari kita dengar satu ayat daripada surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum wa ma naha anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, wa ma ataakum rasul, apa yang Rasul bawa kepada kamu, fakhuzuhu, ambil. Kenapa Allah berkata demikian? Kerana Allah telah bagi warning kepada Nabi dia. Mustahil Nabi dia akan berbohong, mustahil. Demi Allah, apa dia sifat Nabi yang tutup guru kita tu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Siddiq, amanah, benar lagi jujur. Mustahil Nabi khianat, mustahil. Yang khianat ni kita ini. Subhanallah, yang khianat ni kita, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak khianat demi Allah. Mempercayai bagi dia khianat, kita boleh keluar daripada agama ini. Tidak ada ruang dalam agama ini untuk orang yang menuduh Rasulullah khianat. Tidak ada ruang. Mereka rosak akidah dia, kafirlah dia. Dia adalah siddiq. Kerana itu ketika sahabat nak meriwayatkan hadis, kita bacalah dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua, sahabat mengguna perkataan, telah berkatalah sadiqul masduq. Itu gelaran sahabat beri pada Nabi. Telah berkatalah orang yang paling benar di kalangan orang yang benar-benar. Kalau dalam dunia ni ada orang yang benar, Rasulullah lah yang paling benar di kalangan yang benar. Sadiqul masduq. Jangan main-main. Karena itu Allah menyatakan wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil sunnah, ambil perintahnya. Wa ma naha anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia tegah kamu, jangan buat. Hentikan. Subhanallah. Sudah ada petunjuk dalam Al-Quran. Masalahnya hati kita ni ada penyakit, tak nampak. Mari kita uji iman kita hari ini. Kita melihat Rasulullah dengan kacamata sirah ke, dengan kacamata tasawuf ke, ataupun dengan kacamata akidah. Mari kita tengok muka surat yang pertama ini. Tetapi dengan saya letakkan batu asas tadi. Apa ada batu asas? Rasulullah tidak kadhib, tidak berbohong. Allah suruh kita ambil apa yang Nabi bawa. Dan kalau benda itu Nabi tegak, Allah kata hindari, jauhi apa yang dia tegak. Lari dan diri. Baik, mari kita tengok satu hadis. Bagaimanakah pendirian kita dengan hadis ini? Ini sebagai contoh. Nanti cukup 1 jam abang saya nak. Pasal saya pun tak tahu tadi start ke berapa. Kita start tadi ke 9. Ke 9 lah. Okey, tak apa. Saya nak bagi sejam cukup-cukup. Saya tak berhenti ceramah lama-lama. Saya ceramah habis lama 40 minit. Baik. Mari kita belajar. Mari kita tengok akidah kita. Kalau kita melihat Rasulullah dari segi kacamata sirah, kita akan kagum, kita akan menyatakan dia Nabi yang baik. Kalau kita tak ikut dia, kita tak asal-asal. Kenapa? Dia hanya tokoh sejarah yang telah berlalu. Kalau kita melihat Nabi Muhammad dari segi tasawuf, lagilah kita kata tasawuf Nabi tinggi, bukan semua orang boleh ikut. Lagi mengarut bangsa kita. Yang paling benar, yang paling tepat, lihatlah Rasulullah dengan kacamata akidah Al-Quran dan Sunnah. Mari kita melihat.
dalam hadis muka surah 1 ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Ja'far itu abang adik Sayyidina Ali. Abangnya. Ja'far itu dia dua beradik dengan Ali, Sayyidina Ali, anak Abu Talib. Abu Talib itu bapa saudara Nabi. Abu Talib dengan bapa Nabi Abdullah pula dua beradik. Maka Ja'far itu sepupu lah, sepupu Nabi. Maka Abdullah bin Ja'far, Abdullah ni anak Ja'far. Maka Abdullah ni jatuh anak saudara sepupu. Betul? Anak saudara pupu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far berkata, semasa tersebarnya berita terbunuhnya Ja'far di medan perang Mu'tah. Abdullah ni anak, Ja'far ni bapa. Dia kata bapa dia mati dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni nama satu padang yang berada di Jordan. Perang Mu'tah, perang orang Islam dari Madinah dengan orang Rom. Orang Islam 3,000, orang Rom 100,000. Mereka bertempur di padang Mu'tah. Subhanallah. Saya pergi ke Mu'tah di Jordan. Bila kita duduk di Mu'tah itu, kita akan tengok sejuk waktu memandang. Kita boleh bayang bagaimana pertempuran itu berlaku. Tentera Islam 300, tentera Islam 3,000, tentera musyrikin 100,000. 100,000. Subhanallah. Subhanallah. Berbeza amat sangat. Maka ada 3 tokoh yang besar dalam tentera Islam ini. Satunya Abdullah, satunya Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah. Yang keduanya Abdullah bin Rawahah. Yang ketiganya Zaid bin Harithah. Apa Nabi kata? Peganglah perjuangan ini hebat-hebat, Nabi kata. Baliklah dengan 2 kemenangan, sama ada kemenangan di dunia ataupun syahid di hari akhirat. Maka Nabi memberi amanah kepada Zaid bin Harithah supaya pegang bendera Islam. Sebab dalam peperangan ni bendera itu penting, mewakili semangat dan maruah. Kalau bendera ini jatuh, Nabi kata, ambillah Ja'far, ambillah Abdullah bin Rawahah, jangan biar jatuh ke bawah. Tiba-tiba ketiga-tiga orang yang Nabi sebut nama, mereka lah orang yang paling awal syahid sekali. Termasuk Abdullah, termasuk Ja'far bin Abu Talib, dia mati. Sangat menyedihkan kematian dia, sehingga dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Subhanallah. Di Mu'tah itu kita boleh tengok satu makam kecil. Di situ ditanam tangan dia. Tangan dia putus, dipotong oleh tentera musuh dengan pedang. Tetapi dia tidak mengizinkan bendera itu jatuh. Dia sambut dengan tangan kedua, dicangkah tangan yang kedua, dia kapit dengan badan dia tak bagi jatuh. Maka dia hilang kedua tangan. Apa kata Allah? At-Tayyar. Tangan yang hilang Allah akan ganti dengan sayap. Dia akan berterbangan dalam syurga Allah. Benda ini berlaku di Mu'tah di Jordan. Itulah peperangan yang akhir yang Rasulullah tidak ikut serta. Rasulullah uzur berada di Madinah. Tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi. Jibril kata, Muhammad, Abdullah, Ja'far bin Abu Talib telah gugur ya Rasulullah. Nabi duduk di Madinah, ayat mata Nabi berlendangan. Maka Nabi menyampaikan berita kematian Ja'far kepada keluarga Ja'far, iaitu kepada anak dia Abdullah. Ketika Nabi menyampaikan berita kematian Ja'far ini mati kerana pertempuran ini, Nabi menggunakan bahasa ini. Mari kita tengok bagaimana kita menilai sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi apabila Ja'far ini gugur di Mu'tah, peperangan Mu'tah?
Nabi kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahu ma yashghaluhum. Subhanallah. Ini Nabi kata. Mustahil Nabi kata ini tidak mustahil Nabi kata ini apa yang Allah tidak suka. Kalau Nabi kata apa yang Allah tak suka kata, Allah akan tarik jantung dia dulu. Dan Allah menyatakan apa yang dia bawa, dia bagi, ambil. Inilah dia bagi. Apa dia kata? Buat masalah kalau tu cuma ada baca boleh muka surah berapa ni? Muka surah 40. Muka surah 40. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika habibillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Kesemua ini selawat yang mendatangkan masalah. Ini bukan selawat, ini memuja. Masalah kita kalimah ni apa nak panggil, tak diterjemahkan. Ini sufi. Ini sampai pada perangkat memuja Nabi. Kita disuruh selawat. Selawat bukan memuja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad. Habis. Jangan memuja. Ya Allah, Nabi Muhammad ini apa nama? Apa nak terjemah? Jumlah-jumlah yang tidak terhitung. Kesemua ini berdatangkan masalah. Pasal itu Nabi kata selawat yang baik bukan selawat ini. Ini bukan surah 41 ni. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqati syamsi duha Sayyidina Muhammadin. Tak perlu. Ini semua tak perlu. Yang Nabi perlu selawat. Ini dah bukan selawat. Ini dah masuk dah macam-macam. Yang Quran suruh selawat. Selawat yang paling baik selawat apa? Selawat dalam tahiyat akhir. Itulah yang baik. Dalam hadis, ya Rasulullah, kami tahu memberi salam pada engkau, tapi kami tak tahu nak selawat kepada engkau macam mana ya Rasulullah. Sedangkan ada ayat Quran suruh selawat pada engkau. Maka Nabi kata, selawatlah pada aku begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yang kita baca dalam tahiyat akhir itu, Nabi suruh pakai selawat tu. Tetapi dalam apa nama? Tahlilan ini dia tak pakai selawat tu. Dia reka selawat sendiri. Dia buat selawat sendiri, dia tinggal selawat yang paling afdal yang telah Nabi ajar para sahabat. Ini masalah. Subhanallah. Itu salah satu sebab kenapa saya kata hentikan tahlil. Hentikan. Jangan buat. Baik. Kalau tahlil tak lebat nak buat apa Ustaz? Very good question. Saya bagi tahu pada antum ada dua perbezaan. Kalau kita memulakan tahlil, bermakna kita telah memasuk mazhab Syiah sesat. Semua para ulama kata Syiah ini mazhab yang sesat, salah. Kita start tahlil ila hadratin Nabi, kita puja Nabi, panggil Nabi Mat, tapi kita tak sedar. Macam orang puja hantu, tapi dia tak sedar pasal pakai bahasa siang. Tak sedar. Maka apa yang kita boleh buat? Baik. Kita ada seorang ulama ini nama dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, kalau seseorang itu
ingin membaca Al-Quran dan dia ingin menghadiahkan kepada orang mati, maka bacalah Quran seperti mana dia diturunkan dan dengan mematuhi dua syarat yang besar. Saya ulang lagi sekali supaya tidak ada kekeliruan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesiapa yang ingin membaca Al-Quran dan menghadiahkan kepada orang mati, bacalah Quran seperti mana dia diturunkan dan patuhilah pada dua syarat yang paling besar. Kalau kita boleh baca dengan cara ini, silakan baca, tidak ada salah. Tetapi bukan dengan cara tahlil tadi. Baik, saya beri penjelasan apa Imam Ahmad maksudkan. Bacalah dia seperti mana dia diturunkan. Quran diturun, bila kita nak baca Quran, dia diturunkan dengan apa? Dalam surah An-Nahl Allah kata, apabila kamu nak membaca Al-Quran, wa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau nak baca Quran, mulalah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, masalah kita nak baca Yasin. Apa kita kena buat? Muka surat berapa? Muka surat 3, muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5 dan muka surat 6. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Yang ada pada muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5 sampai muka surat 6, ini adalah salah. Sebab ini salah, tak lewat. Sebab dia baca Quran tidak seperti mana dia diturunkan. Apabila kita nak baca Quran, saya ulang lagi sekali, bacalah Quran seperti mana dia diturunkan. Bagaimana Quran diturunkan? Setiap kali nak membaca Al-Quran, disuruh hanya satu sahaja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus pergi kepada surah yang kita nak baca. Nak baca Yasin kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Itulah baca seperti mana dia diturunkan. Baik, kenapa saya kata di sini salah? Kerana di sini dia dibaca tidak seperti dia diturunkan. Kenapa? Dia memukadimahkan membaca Yasin. Pertama, kena mengulang Fatihah sekali, kena selawat kepada Nabi, kena membaca ayatul kursi, dan kena mengulang salamun qawlan min rabbir rahim sampai 11 kali. Lepas tu ulang ya qadiyal hajat sampai 11 kali. Ulang qul huwallahu 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali, Fatihah sekali. Kemudian baru memulakan membaca Yasin. Ini tidak seperti dia diturunkan. Tidak ada surah dibaca dengan memulakan surah yang lain, tidak ada. Melainkan semua surah muqaddimah dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahlil membaca Al-Quran tidak seperti dia diturunkan. Tahlil tidak start dengan a'udzubillah, dia start dengan ila hadratin Nabi. Ila hadratin Nabi, dia tidak diturunkan bersama Al-Quran. Jangan baca apa-apa ayat yang tidak diturunkan bersama Al-Quran. Boleh nampak tak yang pertama? Imam Ahmad mengajak senang. Kalau nak baca lam yakunin, nak hadiah kepada orang mati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru, terus baca. Shadaqallahul azim. Itulah baca seperti dia diturunkan. Boleh faham tak? Kan saya faham seorang-seorang. Yang kedua, nanti kalau tak faham tanya. Tak apa, sambil orang bang semua tak apa. Jema'i. Tapi jamaah itu jamaah
nikah dia. Bisa nikah. Bisa nah kalau jadikan orang sahabat nikah dia. Aku sudah buat. Saya nak balik dah. Saya rasa dengan saya continue apa yang saya cakap ni boleh ada jawapan. Baik. Tadi saya katakan, saya terus ke situ. Saya katakan tadi Imam Ahmad kata yang pertama, bacalah Quran seperti mana dia diturunkan. A'udzubillah. Lepas tu baca. Waqi'ah kata barakallah. 114 surah, kesemuanya boleh dihadiahkan pada orang mati. Tetapi start dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau orang bagi petua, dia kata kalau nak baca Yasin, selawatlah dulu 5 kali. Jangan ikut. Sebab selawat dahulu baca Yasin, dia tidak diturunkan demikian. Quran diturunkan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bukan dengan selawat, bukan dengan. Jelas. Yang kedua, Imam Ahmad kata mematuhi 2 syarat paling besar. Apa dia? Syarat yang pertama, apabila kita baca Quran, Imam Ahmad kata kita nak menghadiahkan kepada orang mati, orang yang membaca Quran itu wajib menjaga keikhlasan hati. Kita baca bukan pasal orang paksa, tidak. Kita baca bukan pasal saat ni tak baca orang kata apa, tidak. Memang dari hati kita nak baca kat dia. Dia main daripada hati nak baca. Itu ikhlas. Yang kedua apa dia? Yang kedua kata Imam Ahmad, haram orang yang membaca itu mengambil sebarang upah di atas bacaannya. Haram. Subhanallah. Haram. Haram orang yang membaca Quran menghadiahkan kepada orang mati, lepas dia baca dia mendapat upah. Antum panggil saya ustaz. Anda kata ustaz, mak saya mati, boleh tak tolong baca Quran 40 hari lah, bagi khatam. Saya pun baca. Habis saya baca, tiba-tiba antum yang hantar 1000 kat saya. Haram saya ambil wang 1000 itu. Kata Imam Ahmad, kalau orang yang menghadiahkan pahala kepada orang mati itu mengambil upah, maka terbatal pahala bacaannya, pahala tidak sampai pada orang yang mati. Dalam kondisi ini, saya bertanya, siapakah yang baca yang paling sampai pada orang yang mati dalam kondisi ini? Kerana ikhlas, tak boleh ambil upah. Siapa yang paling sesuai baca? Keluarga dia, anak-anak dia. Silakan baca. Silakan. Kita duduk, keluarga kita ramai-ramai, abang, adik, duduk baca. Baik, tadi soalan Tuan Imam kita, kalau kita duduk ramai-ramai, kita baca ramai-ramai macam mana? Ya silakan boleh, tetapi dengan suara yang perlahan. Dengan suara yang perlahan. Kita buka Yasin nak baca kan? Yasin je. Yasin. Saya buka suara, telinga saya yang dengar. Kawan dia buka suara, telinga dia yang dengar. Duduk kumpul ramai-ramai itu tak apa, tapi sendiri baca, sendiri dengar. Jangan angkat satu suara, kerana itu keluar daripada tawaduk kepada Allah. Mati kita baca Yasin malam Jumaat lah, kumpul lah ramai-ramai, tapi sendiri-sendiri baca pelan-pelan. Kenapa? Kerana Quran menyatakan warattilil Qur'ana tartila dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran yang tartil. Lepas tu ayat 204 daripada surah Al-A'raf, apa dia? Apabila dibacakan Al-Quran, kamu dengar dan kamu kena diam. Jadi baca dengan suara yang rendah. Kita duduk, keluarga kita 5-6 orang, kita nak baca Yasin dekat mak kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Abang kita baca, depa baca, kita baca, kita dengar. Silakan. Silakan. Boleh baca dengan suara yang kuat, hanya untuk mengajak sahaja. Abang-abang kita, dia tak nak main masjid. Pasal apa? Pasal dia ni jenis ada mayat, ada masjid.
tak ada mayat, tak ada masjid, maka kita pun nak ajak dia macam mana nak membaca untuk orang mati. Kita kata, abang, bacaan dia macam ni, start dengan a'udzubillah, ikut saya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia pun ikut sejalan. Pasal apa? Dia baru nak belajar. Itu tidak apa. Tapi ketika semua dah tahu baca, bacalah dengan suara yang sangat perlahan. Itu lebih rendah hati memohon pahala itu disampaikan pada orang yang baca. Habislah kita baca Sadaqallahul Azim, ada satu doa saya kita baca. Bukan doa ni tidak benar. Doa ni dia bubuh pada muka surat ni, hamdai wa, muka surat 43 45 tu, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Tidak, itu bukan doa ni. Doa orang mati paling pendek. Di mana saya jumpa? Dalam kitab Imam Nawawi, nama dia Al-Azkar. Sekarang ada terjemahan. Apa Imam Nawawi kata? Habislah Sadaqallahul Azim, ya Allah, sampaikan pahala bacaan ini kepada roh mak kami dan bapa kami, ya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Itulah doa. Tak payah lebih hantar summa ila arwahi arwah. Berapa banyaknya arwah. Itu saja doa. Itu saja. Siapa ajak doa tu? Imam Nawawi ajak dalam kitab dia, nama dia Al-Azkar. Itu doa. Selama ni kita baca doa tahlil, tangan naik atas, turun pelan-pelan jatuh atas riba. Punya panjang. Rupanya itu bukan doa tahlil. Maka kalau nak menghadiahkan kepada orang mati Quran, ikutlah cara itu. Kalau ikut cara itu, maka tidak menjadi kesalahan dalam ahli sunnah. Silakan. Tetapi doa itu lebih pantas sampai pada orang yang mati daripada bacaan Al-Quran. Sebab ada orang tak boleh baca Quran, tetapi doa lebih cepat daripada Al-Quran. Doa tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Bacalah, tak ada wuduk pun boleh, dalam hadas besar pun boleh baca, tak menghadap kiblat pun boleh, tidak menutup aurat pun boleh, tengah duduk, tengah berbaring, tengah apa pun boleh baca Quran, boleh berdoa. Dan doa pantas seperti kilat, lebih cepat daripada kilat menyelamatkan orang yang mati. Maka doa duduk nombor 1, bacaan ini duduk nombor 2. Kalau kita nak buat, itulah saja cara yang ada. Secara tahlil itu tidak boleh, karena itu bukan cara dia diturunkan. Saya Boleh tanya. Jadi kalau dulu ini yang jelas lah, kalau nanti kita menggunakan tak boleh lah, orang yang surat tak boleh, yang jelas lah. Yang saya tanya, dalam belah selalu mengakui, kalau tak ini, itu baru makan dulu. Itu ini manusia, boleh tak menggunakan, jadi banyak sekitar. Keluarga si mati. Maknanya, agak-agak lama tu berapa lama? Agak-agak lama tu? Makan tahun. Ya, makan tahun pergi makan. Ni bila dia makan tahun, dia cuma istilah aja. Nah, dia sebenarnya bak nuri. Tapi begini ya, saya beri satu pedoman sunnah Rasulullah. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata, berilah salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Nabi kata, berilah salam. Orang kenal tak kenal bagi salam. Yang kedua, Nabi kata apa? Berilah makanan kepada orang Islam, bagi makan. Wa it'amu ta'am, bagi makan. Maka daripada hadis Imam Bukhari itu, satu daripada amalan yang bagus ialah bagi makan kepada orang. Bagi makan. Bagi makan itu penuh ya. Itu sunnah Rasulullah. Yang kena kita jauhi apa dia?
katalah mati dah 10 tahun, apabila kita panggil orang mai rumah kita, jangan suruh dia baca apa. Jangan baca apa. Bismillah, masuk, makan. Lepas makan, sebelum orang dibalik, barulah dia baca doa. Doa yang Nabi ajar. Apabila kita bertemu di rumah orang, Nabi ajak kita baca doa selepas makan. Kita baru mengaji kan tadi kan, kita kena dengan Nabi ni macam mana? Nabi ajak jamu orang makan tidak ada doa. Macam mana? Macam kita pergi kena orang kahwin lah. Kita pergi kena orang kahwin, semua masuk kemah. Makan. Itulah kenduri yang Nabi suruh buat. Maka jangan biasakan diri kita, bila orang main keluar rumah kita, kena doa selamat dulu, kena baca Yasin dulu. Jangan. Sebab Nabi hanya menyatakan, beri orang makan. Buat kenduri. Allah, kita kata ustaz, takkan tak baca apa? Kami buat ayam pun, udang pun satu macam yang rekod, yang udang. Tak tahu dia memang makan lagu tu apa pun tak baca. Semua dia baca Bismillah. Dia pun Bismillah, dia makan. Lepas dah nak balik, Nabi suruh kita baca doa. Ya Allah, berilah makan pada tuan rumah ini apa yang dia beri kami makan. Bagi dia minum apa yang kami bagi minum. Berkatilah rezekinya, ampunlah dosanya. Amin. Itulah kenduri yang sunnah Rasulullah. Yang kita buat doa selamat pendek, doa selamat panjang, itu kenduri cara kita. Maka timbul, ustaz salah kan? Saya tak mau cakap salah. Apa tadi kita baca? Allah kata apa yang Nabi bawa, ambil. Kita kena ada rasa seronok nak ikut cara Rasulullah. Sangat tidak membebankan sisi Allah. Sangat. Habis ustaz, dia tak baca apa, kami dapat pahala kan? Pertama, antum dapat pahala mengikut sunnah Rasulullah. Yang kedua, sebanyak mana orang yang makan, antum dapat pahala itu di sisi Allah. Yang ketiga, antum mendapat pahala dia berdoa cara Rasulullah di akhir jamuan. Subhanallah, mau apa lagi? Kita kena rida dengan cara Rasulullah. Kita kena ajak diri kita buat macam Rasulullah buat. Cuma peringkat awal dia memang rasa gundah gulana. Tak apa syok. Alamak, dia memang tak apa syok. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Syaitan yang bertampak dalam hati manusia. Dan dalam sini, dalam risalah yang saya bagi itu, saya tinggalkan ini kepada antum, satu perkataan para ulama. Tengok, antum cuba tengok saat ini penting. Itu di sini. Pada muka surat 6. Muka surat 6. Kerana berkaitan dengan kematian tadi, ini sangat penting. Muka surat 6. Tengok muka surat 6 itu dia punya asas pada muka surat 5. Muka surat 5 itu asas dia. Tengok muka surat 5 di bawah itu. Ini saya rasa penting, saya tinggalkan. Tengok muka surat 5 dulu yang bawah sekali. Bawah ni. Berkata alimul alama sirajul Islam wa din Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitabnya Kashful Lisan. Ini saya scan kitab asal dia. Saya baca apa dia tulis kitab Fatani ini. Dan demikian lagi yang dikerjakan oleh manusia dengan barang dinamakan dia dengan kafarah. Kafarah itu apa dia? Majlis tahlil lah. Kafarah. Dalam kitab kita tak jumpa kenduri tahlil. Dia bagi dua nama, kafarah ataupun wahsyah.
Itu keluar tahlil itu. Dan demikian lagi yang dikerjakan oleh manusia dengan barang dinamakan dia dengan kafarah dan daripada dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun memberi makan awal malam, kemudian daripada tanah mayat, dan 7 hari dan 20 hari dan 40 hari, dan umpama demikian itu seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang itu, maka adalah segala yang tersebut itu makruh yang dicela oleh syarak kerana ditegah pada syarak. Kata Ibnu Hajar, tidak sah wasiatnya. Tengok, ini kita ambil daripada kitab Fatani. Jangan kita macam ini taman kan, taman garing, maknanya garingnya, tamannya cukup garing, dia goreng sampai garing, jangan bagi rentung sudah. Eloklah penceramah pun garing semua tu juga. Ini taman garing. Kalau ada kematian di sini, taman garing ini kena mendidik masyarakat sini. Macam mana? Kalau dia mau kita pergi rumah dia malam 1, malam 2, malam 3, pergilah rumah dia dan baca Quran macam Imam Ahmad ajar tadi. Pergi begitu. Pergi, buka surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca dengan suara yang rendah. Baca Yasin sampai habis, wa ilaihi turja'un. Ramai-ramai angkat tangan, ya Allah, kami hadiahkan Yasin ini kepada yang mati daripada tuan rumah ini dan kepada muslimin muslimat yang telah kembali ke hadirat-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan izinkan dia membuat apa-apa juga. Jangan. Kenapa? Tengok yang di bawah ini. Tengok yang di bawah ini. Yang nombor 2 ni, bukan surah 6. Berkata Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani, Daud Fatani, dalam kitab dia Bughyatul Tullah, apa kata Syekh Daud Fatani? Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan, menserukan segala manusia atas makan dia, sama ada dahulu dari tanah atau kemudian daripada tanah, seperti yang telah diadatkan kebanyakan manusia. Betul tak kita buat begitu? Dok Fatani kata jangan buat dah begitu. Tuan rumah jangan sedia apa-apa makanan. Kita pergi tabarruk, kita pergi buat tahlil. Kalau daripada surau ni kita nak beri melo ke roti ke susu, ambil sikit, beli-beli pergi hantar kat dia. Buatlah begitu. Malam ni melo, malam besok hantar gula, malam ketiga kita bagilah satu hati duit kat dia kan. Kita jangan ambil apa daripada dia, bagi-bagi. Dia jangan kita izinkan buat. Kalau dia buat juga makan, macam mana jadi? Tengok bawah ni. Dan demikian lagi sambungan dia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang diserukan dia memperkenalkan seruannya. Kalau dia buat juga makan, jangan pergi terus buat. Siapa kata? Syekh Daud Fatani. Tidak ada istilah dah dia buat bantailah. Nahi, kami-kami nahi. Sudah. Ustaz, yang buat tu bukan dia. Saudara dia buat jelata sama dia panggil orang makan. Nak merapi kan dia. Tak kenal juga. Kita kena raih dia, bukan kita pergi raih dengan dia. Boleh seronok dia kata. Tak boleh kan? Yang tu kita yang seronok. Kita ada orang bawa orang makan. Nak makan berkelah di rumah dia tu. Jangan kelah rumah dia. Jangan. Mesti buat cara Rasulullah. Jangan buat cara orang. Kembalikan cara Rasulullah. Ya. Katalah kita ni buat makan, kita tak ada rasa rugi pun saya rasa Ustaz. Kita buat makan, kita rasa lebih suka orang datang makan. Rasa happy kalau kita buat orang makan. Buatlah. Kita rasa tak apa pun kita kata buat gitu. Buat lagi. Itu lagi saya cakap, boleh tak kita nak Buat masa mati. Jangan. Kali dia bukan soal kita happy tak happy. Sunnah Nabi nak buat mana? Bukan soal happy tak happy. Bukan soal orang buat tak buat. Di mana petunjuk Nabi? Di mana Nabi kita nak letak? Yang kita duk baca tadi Nabi dengan akidah. Kalau dia bercakap salah, Allah hentak jantung dia keluar. Di mana kita
dengan Rasulullah. Macam mana kita? Ustaz, saya orang kaya Ustaz. Kalau saya bagi dia makan 40 hari 40 malam pun duit saya tak kurang, saya lagi seronok. Itu duit engkau, itu kau seronokkan engkau yang sedang kau jalani agama, dan agama mesti mengikut Rasulullah. Tundukkan hawa nafsu kita kepada sunnah Rasulullah. Jangan benarkan hawa nafsu kita menjadi hujah kepada sunnah Rasulullah. Jangan naik ke-ke naik. Tidak boleh. Cabang kita sebut tadi, Ustaz, orang lain buat. Kalau orang lain buat macam mana? Buat di rumah orang tu, panggil dia pergi, panggil jemaah pergi, selesai masalah. Kalau orang tu buat makan, mai bagi pada dia, kita serentak pergi makan. Nabi suruh kita beri dia makan. Bahkan kita jumpa dalam kitab besar-besar lagi apa dia? Kalau dia tak mau makan, Nabi kata suap di mulut dia. Suap di mulut dia. Kita jangan makan. Kita khidmat kepada dia. Itu sunnah Rasulullah. Subhanallah. Ustaz, Ya. macam Mesut tak katakan, Ya. dia dah mandi kita, kita buat makanan, kita pergi baca-baca Yasin, kita balik tu balik. Makanan dia bisa lepas ke mana Ustaz? Yang tu mati bila? Yang tu mati dah. Yang ada kita baca 3 hari tu. Dia pun orang tak faham lagi Ustaz. Mana? Apa bincanglah sebuah tu? Saya pergi akhir saya akhir sekali dia boleh sikit selepas solat. Tapi yang saya faham yang saya ngaji lah, ya, bahawa Nabi SAW selepas solat itu dia sedikit sendiri dia tak kuat, tapi yang disebut manusia kuat sekali dalam aku rasa besar apa yang sebab yang tak kuat yang saya faham jika sekolah sendiri itu yang pernah diajar yang saya faham. Kalau saya salah betul-betul InsyaAllah. Yang pertama, apa pun baca Quran dan berzikir, yang paling afdal belajar. Tetapi apabila jemaah ini kalau makmum imam melihat jemaah di belakang ramai yang tidak tahu berzikir, imam boleh zikir kuat dengan mengajak. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Boleh ajak. Tetapi apabila semua dah tahu dah, kembalikan zikir pelan-pelan. Yang pertama, zikir itu sunat. Yang kedua, orang lain pun di belakang sedang beribadah. Jangan kita ganggu orang beribadah. Semayang ke, baca Quran, kita zikir pelan-pelan. Tapi boleh zikir kuat-kuat dengan sebab nak mengajak zikir-zikir pada jemaah. Katalah jemaah semua orang baru, dia tak tahu zikir apa, ajak dia. Bila dah datang, kembalikan pada suara yang pelan. Sebab dalam ayat 110 surah Al-Isra, ayat 110 surah Al-Isra, Allah menyatakan, rendahkanlah suara kamu ketika berdoa dan berzikir. Allah suka suara yang rendah. Itu tawar. Itu adalah tawar. Saya ingat tu saya tanya apa adalah pukul 11 dah. Saya nak buat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sunnah Nabi itu mesti kita tegak. Tak kalau kita ada masalah, hari kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, semua ibadat yang kita buat tadi tak mengikut sunnah, tidak diterima. Subhanallah, kita berpenat berlelah. Dan yang ketiga, hal ini paling penting. Apa dia? Fahamkan orang yang belum mengetahui. Fahamkan dia. Jangan serang dia, jangan ejek. Dah tamat ni dah garing, jangan garingkan dia lagi. Beri kefahaman. Kita boleh buat macam mana ikhwan? Kita boleh ubah. Macam sahabat bangkitkan isu tadi kan, dia dah masak. Kalau mengikut Daud Fatani, itu urusan dia. Dia boleh masak, dia boleh buat, itu urusan dia. Dan dia boleh bungkus, dia boleh hantar ke rumah-rumah orang. Bukan urusan kita. Tetapi kerja kita memberi penjelasan. Kita boleh ubah kaedah apa dia?
Kalau mereka nak buat makan ke, nak buat apa ke, kita buatkan masjid, surau buatkan apa itu, satu program baru. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, jangan buat apa-apa. Pergi dulu, pergi bagi penjelasan. Kalau mayat itu nak ditanam lepas asar, berkewajibanlah orang masjid pergi awal sikit, bagi tahu kau, makcik, malam ni jangan buat apa. Kami akan datang. Dia takut macam datang. Tak, pasal apa? Tak, yang selalu jadi macam tu. Kalau datang bagi ayat kosong, dia tak main dah. Ayat tu yang dia takut. Imam ke mana tu bagi tahu yang. Tak, bukan imam yang beranak. Semua kita punya beranak. Kita tak boleh kata imam yang beranak. Semua kita punya beranak. Mau dibawa anak buah dia. Tak apa, semua kita ada buah belakang seorang 2 biji. Semua kita ada buah belakang. jangan begitu. Kita mesti fokus. Beri penjelasan. Pergi awal jenazah dia. Makcik, jangan buat kenduri apa. Kami akan datang malam ni. Kami akan bawa daripada surau kepada makcik. Silakan. Beri penjelasan. Kerana itu yang paling penting ialah mendekati masyarakat ini dengan sunnah Rasulullah, tetapi dengan al-hikmah wa mau'izah al-hasanah. Dan paling elok tu macam mana? Paling bagus bila kita pergi rumah si mati, buat tazkir rumah dia berkenaan dengan perkara ini. Kita semua dah tahu lah. Dah tahu. Kita pergi baca Yasin, baca doa pendek, pergi awal-awal. Abang kata jangan buat, kami akan bermain daripada surau. InsyaAllah dia dengar. Pergi, bawalah Milo ke apa-apa bagi kat dia. Lepas tu baca Yasin. Lepas baca Yasin, ada satu tazkirah pendek. Foto setiap petang ni banyak-banyak baca pada dia. Kerana inilah kami nak menghidupkan sunnah Nabi. Bagi dia tahu. Tetapi lagi satu, akan ada juga yang saja-saja buat tak tahu. Itu akan ada. Hang ceritalah macam mana dia duk kata takkan salah kot. Makan takkan tak boleh, bukan pergi menari, pergi makan tak boleh kau ustaz. Takkan Nabi larang pergi makan. Kalau orang lagu ni nak pergi makan, suruh dia pergi makan. Kita yang telah mengetahui, dakwahkan kepada orang dengan jalan yang paling baik supaya dia memahami cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengharapkan perbincangan kita ini mendatangkan manfaat, bukan